Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung kitab Tabarruk berkait dengan keberkatan membaca Al-Quran itu. Pada muka surat 293 di bawah tajuk Tabarruk dengan membaca Al-Quranul Karim, iaitu di bawah pecahan tajuknya keberkatan dan keutamaan membaca Al-Quran. Dalam sesi sebelum ini, poin terakhir yang kita bincang adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi SAW sebut tentang kelebihan surah Baqarah dan juga surah Ala Imran. Boleh rujuk semulalah di situ, Iqra'u Az-Zahrawain itu. Baik, selain daripada itu, Baginda SAW juga bersabda mengenai fadilat atau kedudukan surah Al-Baqarah. Kalau dalam riwayat tadi, riwayat Muslim yang kita bincang pada minggu lepas, sudah ada disebut sebagai gandingan di antara surah Al-Baqarah dan Ala Imran. Kemudian pada malam ini kita sambung satu riwayat yang lain yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang kedudukan Al-Baqarah ini, yang mana hadis ini juga, riwayat ini juga adalah sahih. Jadi Nabi bersabda, Iqra'u surat Al-Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'uha al-batalah. Bacalah surah Al-Baqarah, kerana membacanya adalah suatu keberkatan dan meninggalkannya adalah suatu kerugian, dan ia tidak dapat ditandingi oleh para tukang sihir. Maksudnya begini, kalau kita tengok dalam syarah hadis, antara yang disebut, maknanya seseorang yang melazimi membaca suratul Baqarah. Ada juga setengah ulama kata kita baca surah Baqarah seperti mana Nabi baca, sebab Nabi baca tu dia secara berpusing daripada Fatihah, Baqarah, begitulah seterusnya. Mana setiap kali kita khatam, kita akan baca surah Baqarah. Kalau kita nak baca lebih kerap pun tidak jadi masalah. Cuma kelebihan Baqarah secara tersendirinya 3 disebut di sini. Barakah, kalau tak baca hasrah, satu kekesalan, dan juga dia boleh kira-kiranya boleh terjaga, terselamatlah daripada orang panggil, apa dia kita kata, orang nak sihir kita, ke orang nak buat sesuatu yang tak baik, hak kita panggil ilmu guna-guna tu lah. InsyaAllah. Dan kita kena ingat, Nabi baca sama Nabi pun kena sihir juga. Kenapa begitu? Itu suatu kau yang perlu difahami. Sebab adanya baca Quran ni, kalau dalam konteks misalnya kalau baca tidak akan kena buat teori, orang Melayu kata, ini merupakan salah satu doa. Mana kita baca Quran ni seperti berdoa, seperti doa-doa lain. Apakah mesti diterima? Tapi kelebihannya begitu. Kelebihannya begitu. Satu. Yang kedua, setengah ulama kata bila kita ikut kehendak Allah, pasti Allah terima. Cuma terima bagaimana, itu yang dihurai. Seperti mana kita berdoa, ud'uni astajib lakum,
Mana Allah membuat kenyataan untuk memberi keyakinan kepada kita. Kamu berdoalah kepada aku. Semua ahli tafsir kata ayat itu menunjukkan doa tu direct kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Astajib lakum, pasti aku akan perkenankan doa kamu. Kita kata tak cakap minta dah, kita kata dah buih mulut-mulut, kita kata tak leleh minta tengah doa biar boleh isteri yang soleh gini-gini, tiba-tiba nikah mereka cerah. Nah, jadi kadang-kadang setengah orang dia akan buat kesimpulan doa betul ada apa juga. Itu kesilapan tu. Bukan begitu. Kita kena yakin bila kita berdoa ni Allah akan bagi. Cuma bagi tu macam mana? Sebab tu ulama bincang bagi tu macam mana. Sebab tu bila orang belajar dengan cara yang sistematik dalam agama kita ni, dia bukan sekadar Allah mengajar kita meminta, Allah mengajar kita ikhlas, Allah mengajar kita berharap kepada Allah, Allah mengajar kita sabar. Banyak sukatan-sukatan hidup yang diajarkan oleh Nabi. Jadi kalau kita ramu semua tu, kita adun semua tu, dia jadi molek. Jadi kita akan faham bila kita berdoa, kita nampak seperti Tuhan tak terima, kita tetap bersangka baik Tuhan akan terima. Seperti Ana sebut sama dah di awal kita ni dulu sebut dah, kadang-kadang kita minta kekayaan. Allah tidak beri kekayaan, dia beri sekadar cukup makan, tak perlu buta. Tetapi anak jadi-jadi, kita kata orang terima baik dia, tak ada orang benci pada dia. Kadang-kadang setengah hari dia tak nampak itu Allah sesuai untuk dia. Ataupun setengah ulama kata kalau Allah tak beri di muka dunia hak dia minta, tapi hati dia tenang, Allah akan bagi di hari akhirat. Allah tetap bagi, sebab Allah innallaha la yukhliful mi'ad. Allah bila dijanji dia tidak mungkir janji. Kena yakin itu. Cuma masalah kita ni tadilah sebab anda kata kalau ikut betul kita ramu, kita adun sukatan pendidikan agama yang Allah buat sebagai sukatan, Allah panggil silibah untuk kehidupan kita, dia bukan sekadar doa yang Tuhan ajar. Agama dia sabar, berharap, kena baik sangka kepada Allah. Bila gabung semua itu, baru dia jadi molek. Kalau tidak ada hadirat, kalau kita nak kira kita minta kita buat satu hal tak bui. Padahal Tuhan bui segala-gala pada kita, cukup habis rendah 2-3 kali minta Tuhan tak bui. Dia tak kira hak Tuhan bui banyak tu. Kalau kita nak kira sedua lah kita tak dapat, kita rasa tak dapat, tak ada orang di muka dunia kita boleh bersangka baik. Mak kita minta dia boleh bui semua. Tak boleh. Tapi mak kita telah hak terbaik Tuhan kata. Ayah kita minta dia bui semua. Banyak mana hak kita nak dia tak dapat tunaikan. Tapi apakah ayah kita tu makna tak sayang pada kita? Padahal ibu bapa kita lah hak paling sayang pada kita. Bahkan kalau kita buat baik pada ibu bapa, itu jalan pintas untuk dapat syurga. Jadi sepatutnya dengan akal yang Allah beri, kita boleh fikir tu, kita boleh fikir perkara tu. Sebab itulah kalau kita nak guna bahasa mudah, berdoa ni adalah ibadat. Tuhan beri ke tak beri, itu bukan urusan kita, tetapi kita tetap mengharap. Bila kita doa, kita ikhlas, kita mengharap, tu hijau kita setakat tu ya. Setakat tu ya. Kalau kita pergi lebih lagi, dia akan jadi macam-macam lah. Terlibat dengan ajaran salah, Tuhan tak beri macam-macam. Mari pula buat lagi, Tuhan tak beri itu sebab kamu tak sapa makam. Lepas pula mari hal tu, nyakit parok pula. Jadi benda-benda gitu kenapa? Jadi bila kita baca Quran, ni ana sebut ni satu pandangan. Bila kita baca Quran dan Nabi sebut mana-mana ayat tu ada kelebihan. Misalnya kalau hak ni kira-kiranya nak kena buat atas orang tu, tak boleh payah benarlah. Bukan bermakna secara mutlak tak akan kena. Tak ada ulama faham begitu. Sebab Nabi pun kena. Allah ni pasti dia akan perkenalkan doa. Tiba-tiba Nabi doa, Allah tak beri, Allah tak perkenalkan. Takkan Nabi tak doa supaya Aisyah dapat anak. Aisyah ke isteri dia, anak Aisyah ni anak dia lah, tapi tak boleh anak. Takkan Nabi tak berdoa. Sedangkan Nabi suruh kita berdoa supaya dapat anak yang soleh. Takkan Nabi tak berdoa. Lepas tu Aisyah sendiri tak berdoa sebab dia menangis sebab tak ada anak. Bila dia sudah tua, dia tak mungkin dia beranak, dia menangis, pernah menangis. Takkan dia tak berdoa. Daripada situlah kita kena faham bahawa doa-doa ni, proses perkenan doa dari sisi Allah ni, dia bukan dalam bentuk terus bui di dunia. Tidak mutlak begitu. Ada juga dia bui. Ada banyak dia bui sebenarnya. Kadang-kadang tak minta dia bui. Kita tak minta peduli kalau dia nak bui. Sebab itulah kita kena ingat. Sebab tu dia ada sukatan, banyaklah sukatan tak kedai, bak tak kedai.
Bak takdir saja banyak mana dah kalau kita belajar. Kita akan jadi confident hidup ni. Baik. Ana sebut tu takut silap faham tu lah. Oh, dia kata tak cakap baca surah Waqiah. Tak kaya-kaya dia kata tu. Tak cakap baca. Baca 3 ku. Nak tahu yang curi motor kat orang. Tengok dia letak sakit kepala tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kunci motor beli hak tepik sob-sam ni tu. Orang tu kata tepik. Kunci ke dia tu. Hak jenis sensitif. Masa orang nak curi tak tepik. Pandai orang curi buat. Nengung dia. Mana buat macam mana? Anak 2 butir bulan Ramadan belaka. Nak kawan habis kan kita dah koci. Bismillah lagi. Nak ilan nak kawan. Rupanya tu hasil beli baru. Gitu ya tidak. Tak ada, dia hidup ni memang gitu. Cumanya bezanya kita orang Islam ni kita bergantung dengan Allah. Tuhan bui ke tak bui itu bukan hak kita. Bukan kuasa kita. Sebab itulah Hana sebut sana suka atas hidup ni kena cukup kita ngaji agama. Itulah kita baca tabarakalladzi biyadihil mulk. Lepas tu disebut liyabluwakum ayyukum ahsanu. Untuk Allah uji. Dia uji ni banyak macam, kena curi, motor kena curi, anak sakit, 18 tahun sakit. Mak terpaksa berhenti kerja. Macam-macam kita tengok. Ada siapa tu ipon pitih berbelah tahun beli kereta cash. Tiba-tiba kena curi. Terduduk dia. Mula-mula 2-3 jam nak catch-nya. Sedih. Baik. Itu kita kena faham. Jadi ayat-ayat sebegini kena faham dalam konteks tu. Saya bimbang takut begini. Takut bila Allah Subhanahu baca ni saja. Kalau lain tak baca. Tu satu kesilapan juga. Sebab itulah hak dia sebut kelebihan surah pun Nabi juga. Lepas tu Nabi baca Quran lagu mana? Bentuk Nabi baca Quran tu macam mana? Kena tahu. Kita tengok dalam hadis Nabi baca Quran mengikut pernyataan sahabat bersambung daripada Fatihah sambung sampai suratul Nas sambung. Gitulah Nabi baca berpusing-pusing. Termasuk keberkatan suratul Baqarah iaitu syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Baqarah sebagaimana hal itu telah disebutkan secara sahih daripada Nabi SAW. Ni pun gitulah juga. Kalau kita tengok dalam syarah setengah ulama kata hak ni memang berlaku gitulah. Kita baca tak faham pun. Tapi ada setengah ulama kata nak dapat kelebihan ni mana kita kena faham. Bukan suruh baca saja. Dan lebih setuju pendapat dan kebanyakan ulama, jumhur ulama kata baca saja tak faham pun tak apa. Kalau kita, sebab Nabi tak sebut. Kalau kita faham maksud hadis-hadis sebegini makna kena faham, berakatlah kita. Khusus-khusus kita kata khususnya orang Melayu kita nak faham surah Baqarah. Surah Baqarah ni bukan 5 ayat. Surah Baqarah ni surah Baqarah ni paling panjang lah. Berapa? 2 juzuk lebih. 2 juzuk suku tak silapnya. Gitulah lebih kurang. Ataupun 2 juzuk 5 muka surat. 2 juzuk lebih lah maknanya dia jadi berapa kalau 2 juzuk 20 muka surat. Kau 3 juzuk lebih. 2 juzuk lebih dah. Maknanya kita kata 90 sekitar 95 97 muka surat gitulah. Boleh cek semulalah. Baik, surah paling panjang lah. Jadi kalau mengikut setengah sebab tu jumhur kata tak. Kita tak faham makna pun tak dapat kelebihan tu. Dah tu pendapat jumhur. Kalau kita ambil satu pendapat kata kena tahu. Berakatlah tu. Sebab orang kita ni kada surah pendek pun tak tahu maksud tu. Baik. Jadi ana pergi hak tu lah. Kita lebih ringan untuk masyarakat awam. Baik, dalam suratul Baqarah juga terdapat ayatul kursi yang merupakan ayat yang paling mulia dalam kitab Allah dan ayat yang mengandungi keberkatan dan keutamaan yang bersifat khusus di dunia dan akhirat. 2 ayat terakhir dari surah Baqarah juga mempunyai kehebatan yang luar biasa. Bahkan hak tu pun sebenarnya dalam riwayat sebut kalau baca hak tu pun ni mana kita boleh orang panggil pun ada disebut dari riwayat kita baca sebelum tidur. Baca sebelum tidur, dia insya-Allah dia boleh menjadi pendinding. Tapi setengah ulama kata ayat tu kita baca kita kena bertawassul, niatlah mudah-mudahan Allah jaga. Ada yang kata begitu. Tapi Nabi tak sebut dia akan ada orang mari jaga kita di kepala kita, ada. Cuma Allah jaga. Kalau kita amal insya-Allah sebab Nabi sebut, lepas tu jaga lagu mana wallahu alam lah.
Setengah ulama kata jaga tu mana kalau kita mati dalam keadaan iman yang bersih, husnul khatimah. Macam-macam ulama bincang tu. Tapi kukuk mana pun ada kelebihan. Siapa disebut? Nabi sebut. Dua ayat terakhir suratul Baqarah. Begitu juga surah-surah lain yang memiliki keutamaan khusus adalah suratul Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas dan juga surah-surah lain. Sebab itulah ulama kata kena baca semua lah. Kena baca semua secara berpusing, daripada satu surah ke satu surah. Baik, seterusnya adab membaca Al-Quranul Karim. Jadi kena ingat satu perkara ada. Ana sebut ni bukan apa sebab takut tersilap. Dia berkenaan dengan kelebihan ayat Quran ni, kita hanya boleh terima sekiranya Nabi sebut. Dan orang lain tak ada authority nak menyebut kelebihan surah kecuali daripada Nabi. Misalnya ada orang marah ayat ni kelebihannya untuk gini, talih, dia tidak ada hak. Mana kalau dia sebut juga tu bagiannya berdosa tu. Berdosa tu kecuali ada dalil, ada nas daripada Nabi. Talih. Kalau lagu tu hadirat macam-macam, setiap orang akan timbul sentiasa akan ada maklumat-maklumat baru dalam sebut fadilat ayat Quran. Orang ni kata gini, orang ni kata gini. Talih, jangan terima. Bahkan bagaimana kalau kita nak terima, kalau sabit daripada Nabi kita boleh terima. Itu kaedah dia. Kalau kita buka ruang ni, bahaya. Bahaya hadirat. Orang kita ni kalau benda ni kita buka macam-macam jadi. Cuba tengok Azal. Cuba tengok zaman Nabi, Azal ni untuk apa? Kita ni sambut tahun baru Azal. Tahun baru pula bukan tahun baru Islam pun. Mari mana dalil syariat? Ni agama ni bukan harta mak pak kita. Ni agama ni milik Allah. Semua orang bertanggungjawab. Kalau kita buat lagu tu, kalau ada orang sangka rupanya gini cara sambut tahun baru, dia akan faham cara Islam. Bahawa buat tu tak lebat. Itu fitnah atas nama Nabi. Talih kita tak. Bahaya tu. Janganlah buat gitu. Kalau kita biar benda ni akan datang ada lagi orang buat. Ana cek aja. Ya moga kita ngaji. Hadis-hadis ni, sebab tu kalau kita tengok dalam kitab-kitab hadis sahih, semaya pun bukan semua semaya fardu. Semaya fardu pun kalau kita semaya berdua orang setengah kata tak payah azan pun, kalau orang azan dah kita hanya qamat ya. Tu pun khilah lagi bab azan tu. Kalau dalam keadaan misalnya sahabat Nabi berada di pada pasir, dia nak semaya. Kalau bunyi orang bel, dia nak pergi masjid tak ada. Bila dia nak semaya, dia tak bel dah. Dia iqamat saja. Banyak dalam kitab sebut, ulama juga sebut gini-gini, nak turun masuk mayat dalam kubur puasa. Memang ulama bincang sesah hadis tu. Tak ada sah pun saya. Tak ada sah. Bahkan Imam Nawawi kata hak tu memang bid'ah perbuatan tu. Imam Nawawi pun sebut. Bahkan azan di telinga bayi ketika bayi lahir pun hak tu ulama kritik berkebut. Kita dah buat. Bagaimana kalau nak buat hak tu boleh kira lah sikit. Sebab apa dia gini sebab dia ada seorang perawi nama Asim bin Ubaidillah tu. Hak tu memang ulama kata dia ni dhaif, terukna lah. Tapi ada oleh kerana Imam Tirmizi ada sebut lah dalam riwayat dia, kata hasan sahih hadis tu, ulama pun terima sekadar tu ya. Tak apalah tu. Hak lain tak ada. Hak lain ada tapi tak boleh pakai sabut. Ulama bukan anak kata. Baca dalam kitab boleh jumpa. Jadi kena beringat tak? Kalau tidak ke dok? Sebab ada seorang bapa sebut pada anak nak masuk dewan apa perasaan dia azan. Tak tahu dia nak ambak gapo. Anak pun tak faham. Sikit lagi kan nak naik rumah baru, beli kereta baru, azan berlaku. Boleh jadi tu muka pakai buat. Ikut seru. Tu kena beringat tidak? Kena beringat kena beringat. Baik, seterusnya. Baik, adab membaca Al-Quran. Setelah kita mengetahui keberkatan yang besar dan keutamaan yang bernilai dalam bacaan Al-Quranul Majid, penulis akan menunjukkan adab terpenting yang disyariatkan ketika membaca Al-Quran agar kita dapat memperoleh keberkatan dan keutamaannya sehingga sempurnalah tujuan yang diinginkan dengan izin dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak terhalang sedikit pun dari itu semua.
Jadi kita nak kelebih. Bila kita baca Quran ni, kita nak biar kita baca dalam keadaan penuh berdisiplin. Dia gini, mudah. Kalau kita ni, ialah kalau kita baca dulu lah, nak sebut dulu. Ayatnya kita nak bincang ni, poin yang paling utamanya, Quran yang kita baca ni, kalau kita baca tepat seperti sunnah Nabi ajar, kita akan dapat pahala maksimal. Tu ya. Itu maksudnya. Sebab tidak ada satu contoh yang lebih tepat adalah daripada Nabi. Sebab Nabi ni baca Quran semua. Lagu mana disiplin Nabi baca Quran? Itu dia akan bincang. Ni pun tidak detail ni. Dia ada lagi kitab lain dengan riwayat yang lengkap. Tu. Baik, cuba kita sini ada sebahagian. Yang pertama sekali, adab yang paling utama, paling penting ketika membaca Al-Quran adalah mengikhlaskan niat kerana Allah. Sebagaimana dalam firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadat kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Ini mana seseorang yang tidak ikhlas masa baca Quran secara khusus. Sebab kita bicara baca Quran, ikhlas ni untuk semua perkara. Ni dalam konteks khusus. Dia tak akan dapat pahala walaupun sedap setara mana, betul setara mana pun, tak akan dapat pahala kalau tidak ikhlas kerana Allah. Jadi membaca Al-Quran termasuk ibadat yang utama sebagaimana yang telah disebutkan. Jadi kena ingatlah, kita bincang ni, kita masuk tengah kita ni. Dulu peringkat mukadimah dia beri penekanan dah. Apa saja yang kita nak buat dalam agama kita ni, dia mesti ada dua unsur yang utama. Ikhlas dan cara buat betul, biar betul. Cara kita nak buat tu. Bila kata ibadat, kita tahu baca Quran ni ibadat. Dia tak cukup tahu sekadar itu. Bagaimana cara baca tu? Bagaimana disiplinnya? Ada waktu tidak dibenarkan baca Quran, ada waktu disuruh, macam-macam. Ni kalau kita baca Quran siapa mengganggu orang duduk tidur, kita pergi baca Quran, siapa terkejut, tak boleh gitu. Tak boleh. Siapa ada mari jumpa anak, dia dengan suami dia. Dia kata tolong, dia minta tolong. Kita maklum lah, tak tahulah lepas tak apa tidak follow up. Dia kata memang nak tidur tak boleh. Kadang-kadang bila menantu dia balik, ada anak kecil, dia setengah jam sebelum subuh tu, dia speka dia habis derah dia pasal. Siapa kejut dia, kita bisa kebudak. Jadi niat tu molek apa baca Quran tu. Sebab tu nak kata kalau nak baca tak berhenti pun janganlah duk guna di mikrofon gitu. Orang nak tidur, dia kata baca Quran. Apa tak boleh baca Quran? Nak kata gitu. Gitu. Fikir diri. Fikir diri. Anak pun malah nak guna itu. Gitu. Fikir kat hati-hati. Anak kata dua setengah mana? Dia kata terkejut. Anak kata besar mana? Surah ya, bukan masjid. Dia gini hati-hati. Anak pun ada pengalaman jaga masjid sebentar. Dia speka ni kalau surah, dia menara dia tidak tinggi. Bila menara tidak tinggi, dia duduk rendah, speka saiz sama, dia masuk dalam rumah lalu suara tu. Dia beza kalau duduk atas pucuknya tu. Kalau speka duduk atas pucuknya, dia pergi duduk, dia tidak masuk pada rumah tu. Ni bila dia tu rendah, suara tu rendah, dia akan kena rumah pada dekat. Habis ring hati-hati. Jadi anak pergi ke satu tempat tu, ada juga siapa balah dengan orang tidak Islam di Kelantan kita. Orang tidak Islam komplain lah. Tu benda-benda gitu kena jaga. Tak boleh. Jadi itu disiplin. Itu sebab kita mari masjid. Boleh kalau kita nak baca Quran dua orang lain duduk tengah mayat, ataupun orang duduk tidur, orang duduk etikah, tak boleh. Baca sekadar kita dengar, dengar cukup dah. Ni siapa mengganggu orang? Dah, so walaupun baca Quran. Tu kita kena ingat, tu orang panggil disiplin. Jadi baca Quran ni termasuk ibadat yang utama sebagaimana telah disebutkan. Baik dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seterusnya lah sampai akhir hadis itu. Sesungguhnya amal-amal itu dia tergantung pada niat. Dan sesungguhnya seseorang hanya mendapatkan apa yang dia niat.
Ni kita dah bincang sama dah hadis ni. Cuma ana nak sebut begini, innamal a'malu binniyat ni setakat tu. Salah satu maksud dia Nabi nak sebut ada setengah amalan ni kalau kita buat lahir daripada kita, Allah tak kira dosa dan tak kira pahala. Ada juga setengah perbuatan kita buat. Misalnya perbuatan kita semasa tidur, mengumpat masa tidur, dia kecek masa tidur, dia raya ambil hak siang hari tu. Dah habis dia kadang-kadang kena hal-hal yang berkait dengan peribadi orang. Dosa kan ada, dia tak apa-apa. Tapi orang tepi tahu habis kita. Sebab tu orang jenis gini janganlah sebut rahsia pada dia. Naya kita. Tapi tak dosa. Lepas tu kita malu berah muka nak dia ayat gini. Tu nak orang. Tapi tak dosa. Supaya orang langgar orang. Aksiden lah kita kata langgar, mati dia tepuh orang. Memang dia kena bayar denda tapi tak berdosa. Sebab niat dia bukan nak tepuh orang, itu tak sengaja. Cuma kena bayar lah atas dasar itlaf. Atas dasar itlaf. Rosak kereta orang tu itlaf. Kerosakan kerana dia kena bayar. Dari sudut tu. Bukan dia, kalau dia sengaja buat, dosa pada perbuatan tu sendiri dosa. Kena bayar tu satu hal. Ini maksudnya. Jadi kalau perbuatan tu disertakan dengan niat, barulah ada dosa, barulah ada pahala. Itu maksud innamal amal binniyat. Itu secara ringkas. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ketika membicarakan tentang adab-adab bagi pembaca Al-Quran, kata Imam Nawawi, sebaiknya ia tidak berniat untuk mendapatkan tujuan-tujuan duniawi berupa harta, kepemimpinan, pangkat, kedudukan yang tinggi di antara teman-teman dia, untuk maksud untuk dapat sanjungan orang ramai, dan supaya orang beri perhatian kepada dia dan sebagainya. Tak kira apa saja niat yang bukan kerana Allah tu, maka dia akan dapat dosa. Bukan sekadar tak boleh pahala, dia berdosa. Orang niat tidak ikhlas ni hadirat, dia bukan semata-mata tak boleh pahala, dia berdosa. Kita kena ingat. Jadi apa yang disebut oleh Imam Nawawi ni sebenarnya adalah untuk kita kata huraya kepada ikhlas tu lah. Huraya kepada ikhlas apa saja. Jadi Nabi kata kalau tidak kerana Allah, tak kira lah kerana gabung. Asal tidak kerana Allah, orang itu tak boleh pahala dan dia berdosa atas perbuatan dia. Adab penting lainnya ketika membaca Al-Quran adalah merenungkan dan menghadirkan hati serta khusyuk. Ini peringkat lebih tinggi, iaitu faham maksud dia dan khusyuk. Salah satu yang boleh membantu khusyuk adalah memahami makna. Sebab itulah hadirat kita ni selepas kita belajar tajwid ataupun kita belajar tajwid, kita kena belajar juga tentang makna Quran tu. Paling tidak secara harfiah, secara kalimah demi kalimah tu. Kalau kita duk baca ke alhamdu apa maksud, lillah apa maksud, tahu. Biar tahu gitu. Tidak diragukan lagi bahawa tuntutan yang paling penting adalah agar ketika membaca Al-Quran, jadi orang yang baca Quran itu dia merenungkan. Renung tu maksudnya renung maksud Quran. Dan dia berusaha, makna kena belajar, kena ada usaha. Belajar untuk memahami apa yang dibaca. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran untuk ditadabbur, direnung dan juga diiktibar. Fa'tabiru ya ulil albab. Makna ambil iktibar, ambil pengajaran, ambil pelajaran. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatih waliyatadhakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad dengan penuh berkat, supaya umat manusia memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mereka mendapat pelajaran, dan supaya mendapat pelajaran oleh orang-orang yang mempunyai pemikiran. Ya tadabbar tu tadabbur, ni lah tadabbur ni maksud tadabbur Quran. Lepas tu tazkirah, mengambil pengajaran daripada Al-Quran tu. Mana ulul albab ni bukan bermakna dia ulul albab ni ada beberapa huraian ulama. Ulul albab ni bukan bermakna orang cerdik pandai saja. Ulul albab ni orang nak mikir, orang yang bersedia untuk berfikir. Ya kenapa? Jadi bila berfikir, dia tak sama orang ni berfikir dengan dia dapatlah tahap sesuai dengan pemikiran dia. Kalau kita terjemah orang-orang cerdik pandai nak mengambil pelajaran, tak tepat tu. Mana orang nak berfikir. Orang nak berfikir. Jadi kalau orang cerdik tapi tak mahu berfikir dengan Quran, tak dapat juga. Siapa dia nak berfikir dengan Quran, dia akan dapat.
Allah akan bagi kebaikan kepada dia dalam apa bentuk sekalipun. Dan Allah Maha tahu kebaikan itu peringkat mana yang sesuai dengan manusia, sebab Allah yang mencipta manusia. Kena yakin gitu tak? Kerana itu pembaca Al-Quran mesti menyesuaikan diri dengan Al-Quranul Karim. Inilah Dr. Yusuf Qaradawi tulis kitab Kaifa Nata'amalu Ma'al Quranil Karim. Bagaimana kita nak berinteraksi dengan Quran? Baca Quran lah kau Islam ni. Jadi bila kita baca Quran, kadang-kadang kita tak terasa langsung Tuhan sedang berinteraksi dengan kita. Apa tu? Sebab kita lemah sangat. Setengah orang tu dah 40 tahun tajwid saja. Langsung tak ada usaha nak tadabbur, nak memahami. Sepatutnya kalau 40 tahun belajar tajwid, dia belajar tafsir Quran, tak tahu berapa puluh kali dah khatam. Sebab kalau seharfiah ni setahun baru boleh habis. Sebab setengah buku Quran tu dia mengajar Quran setiap hari. Bayangkan kalau anak murid dia tu dia angkat satu tahap, misalnya orang yang telah dia sebenarnya baru belajar tajwid, dia boleh belajar tadabbur, tak ada masalah. Bahkan lebih membina lagi pengajian Quran dia tu sebenarnya. Sebab gini anak sebut tu, sebab ada setengah berkata nak belajar tadabbur kita baca Quran pun tak betul lagi. Dah tak betul tu. Tak betul baca Quran tu suku. Tetapi kalimah-kalimah yang kita tengah belajar tu biar kita tahu selalu. Sepatutnya gitu ya. Maka kerana itu pembaca Al-Quran mesti menyesuaikan diri dengan Al-Quran. Ia tunduk terhadap perintah Al-Quran, patuh terhadap larangan Al-Quran. Nak faham lagu mana ni kalau tak faham maksud, tak tahu ke bawah satu. Merasa takut ketika membaca ayat yang menunjukkan rasa takut. Kalau ayat yang berkait dengan ayat inzar, ayat tahdzir, ayat yang berkait dengan tarhib, tu dia kena rasa takut. Tu kalau tahu makna. Kalau tahu makna, kalau tak tahu Allah gitu sebut dah. Bunyi sedap Allah pada ayat tu sebut tentang neraka. Berharap ketika sampai pada ayat yang menunjukkan pengharapan. Bila sampai ayat yang menunjukkan Allah kata dia ni Rahman, dia Maha menerima doa, kita berharap taqabbalallahu minna wa minkum, kita kata dah sebagai contoh. Memohon keampunan ketika menemui ayat-ayat yang menerangkan tentang permohonan keampunan. Menerima nasihat dari ayat-ayat tentang nasihat, mengambil pelajaran dari ayat-ayat tentang kisah, serta memiliki keyakinan dan keimanan ketika membaca ayat-ayat tentang keimanan dan akidah. Sebab dalam Quran ni dia lengkap, seluruh hidup manusia semua disentuh oleh Quran. Cuma hadis ni dia memperjelas, melebarkan lagi maksud Al-Quran itu. Jadi Nabi terjemuh Quran 23 tahun dalam bentuk sebuah kehidupan yang lengkap. Orang panggil hadis-hadis Nabi tu. Sebab itulah hadis-hadis setengah-setengah ulama untuk masyarakat awam ni, kalau orang tanya apa maksud hadis Nabi, dia kata kehidupan Nabi dan yang berkait dengan Nabi. Yang berkait dengan Nabi ni makna sesuatu apa saja, hatta tentang baju Nabi macam mana, itu dikira hadis. Boleh follow yang kita belajar tu. Baik, kerana inilah para ulama salafus salih membiasakan hal tersebut. Mereka mempelajari Al-Quran dan membenarkannya, serta menerapkan hukum-hukumnya secara sempurna, dan semua itu bersumber dari keyakinan yang mendalam. Masih banyak lagi adab lain yang berkaitan dengan bacaan Al-Quran yang telah diketahui dan penting, seperti membacanya secara tartil. Tartil ni mengikut banyak ulama, misalnya Imam Badawi dia kata bil mujawwidin lah, baca dengan tajwid. Betul sebut tak makhraj dan sebagai panjang pendek tu benda penting tu. Dengung, kalau tak ada dengung, tak ada lah dia panggil intonasi Quran tu, tak ada. Jadi hilang dengung, hilang. Sebab orang Arab pun tak kecek dengung. Dengung ni untuk Quran. Orang Arab tak kecek dengung walaupun bahasa Arab. Kalau ada orang Arab kecek dengung, anak puasa nak mengayut tu. Jadi kita kena ingat perkara tu. Sebab dia ada setengah-setengah, kalau kita baca dalam semaya, kalau silap dia boleh merosakkan semaya tu. Tengok kesalahan tu kadar mana. Kalau kesalahan tu besar, maka boleh menjadi menjejah, mengurangkan pahala tu. Tu kena faham, khususnya kalau ayat misalnya Fatihah kita kata yang melibatkan rukun qauli, tu kena jaga benar lah tu. Tapi agama kita ni dia rahmat. Kalau orang tu memang tak boleh sebut, tak apa pula. Dia belajar habis tu, guru berkata aku habis kaedah dah aku guna, tak boleh dah budak ni. Dia sebut ra tak boleh. Habis daripada kecil sampai ke universiti mengaji.
Ialah banyaklah cerita orang panggil guru-guru ke anak pun tidak nak sebut sini lah. Sehingga ada buat buku tajwid tapi dia tak boleh sebut ra. Tapi hebatlah mengaji. Sehingga dia kata dia pengalaman dia mengaji di Mesir. Ni ada dia Cina asalnya. Memperindah suara, tahsinus saut, belajar dia bunyi. Kadang-kadang suara sedap dia. Supaya kita boleh baca walaupun satu muka surat sehari pun tak apa. Gitulah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza